Gözlerde hasretin var, yürekler aşkınla çarpar. Sensiz dünya bizlere. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال المصنف أبو الليث السمرقندي في كتابه تنبيه الغافلين في الدارين آمين. Kita sambung perkongsian ilmu kita pada pagi ini pada muka surat 330. Perenggan yang pertama di atas, saya menyambung sedikit maka di dalam bahagian yang mana saya harus menghabiskan umur hidupku, juga saya dapatkan apa yang telah diberikan kepadaku dari dunia ini. Dua macam. Yang satu akan terlepas daripadaku sebelum ajalku, maka saya tidak berdaya untuk mempertahankannya. Dan yang lain akan tetap ada padaku sehingga matiku, sehingga saya tinggalkan kepada orang lain. Maka di dalam yang mana saya harus melanggar Tuhan untuk mendapatkannya. Muslimin, muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Abu Laith As-Samarqandi menggunakan perkataan yang agak tinggi pada kita, menggunakan kaedah balaghi, bahasa yang agak tinggi untuk kita faham. Sastra yang mana kalau kita tidak membaca, memahami dengan teliti, kita tak faham apa dia nak bagi tahu pada kita. Dia kata satu perkara, dua perkara, ada dua perkara yang satu akan terlepas padanya. Maknanya perkara tu ada dekat dia, benda itu ada pada dia, akan terlepas daripadaku sebelum ajalku. Benda tu akan terlepas. Dan satu perkara, benda tu akan ikut dia, akan bersama dengan dia. Tengok bahasa dia. Dan yang lain akan tetap ada padaku sehingga matiku. Ada perkara yang di dunia ini yang kita mencarinya saban hari, yang kita rebut, kita ambil, kita kutip, kita simpan, kita pegang, kejap elok-elok. Benda ini, kata Abu Laith As-Samarqandi, tetap akan ditinggalkan. Dan yang kedua, ada perkara yang aku ambil, yang aku pegang, yang aku simpan, dia akan tetap bersama-sama sehingga mati. Dan tinggalkan kepada orang lain.
Apa maksudnya? Maksudnya muslimin muslimat, dalam perbincangan kita sehari dua ini difokuskan Abu Lais Samarqandi pesanannya kepada kita, harta dunia secara ringkasnya kita carilah banyak mana pun tetap akan ditinggalkan. Akan ditinggalkan. Ni pesanan daripada ulama hebat Abu Lais As-Samarqandi pada kita. Sebab itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut akan mengikut kita 2-3 perkara atau 3-4 perkara akan ikut kita semasa kita meninggal dunia. Adik-beradik, kawan-kawan, harta kita, semua ikut kita. Tetapi yang tinggal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tetap bersama kita di alam kubur ialah amalan kita. Ini yang dimaksudkan oleh Abu Lais As-Samarqandi. Maksud dia nak bagi tahu pada kita, hanyalah amalan itu yang akan kekal dengan matinya seorang manusia. Seorang hamba kalau meninggal dunia, kalau makhluk Allah, seorang makhluk Allah yang tinggal dunia, meninggal dunia, Abu Lais kata ada satu perkara yang tetap dengan kita, yang ikut kita sampai ke alam kubur, iaitulah tidak lain dan tidak bukan amalan kita nak menuju akhirat. Segala pokok perbincangan kita, Abu Lais dia berbincang bagaimana nak bawa amalan itu nak menuju ke akhirat. Amalan apa yang nak dibawa menuju akhirat? Takkan nak bawa amalan jahat nak bertemu dengan Allah. Mesti kita nak amalan kebaikan, benda-benda yang baik nak menuju alam akhirat. Ya, muslimin muslimat, anak-anak, adik-adik, kawan-kawan, saudara mara, semua akan ikut kita, mengusung keranda kita. Tapi yang balik semua itu, semua akan balik. Nabi kata tinggal satu yang tetap bersama kita, amalan. Ya, saya teringat seorang ulama hebat di Mesir, Al-Azhar, namanya Fadilatul Syekh Sya'rawi. Syekh Sya'rawi ini orangnya wara' dan tegas. Dalam satu perhimpunan para alim dan ulama, dalam perhimpunan itu ada menteri-menteri dan sebagainya. Hosni Mubarak pun ada duduk di hadapan sekali. Secara directly dia tegas menyatakan, wahai Hosni Mubarak, kalau kamu melaksanakan undang yang zalim kepada rakyat Mesir ini, kami barisan para alim dan ulama akan bangun mempertahankan kebenaran dan menentang kezaliman yang kamu buat. Ini Syekh Sya'rawi. Orang nak bagi dia jawatan Syekhul Azhar, dia tak mau. Akhirnya dapat kepada Syekh Tantawi. Dah meninggal arwah Syekh Tantawi. Orang nak bagi tawarkan jawatan pada Syekh Sya'rawi, aku tak mau. Hampa ambil lah, bagi dekat orang lain. Cuba kita orang bagi RM500, ambil, tak ada masalah, sila. Jawatan kita nak juga, tapi ini ulama tidak. Saya nak bagi tahu pada muslimin muslimat, ketika dia nak meninggal dunia ni, dia nak meninggal dunia, bagi kuliah, tengah bagi kuliah, dia kata apa? Hampa nak tanya soalan, tanyakan. Tanyalah ni, nak tanya soalan apa? Satgi, aku nak mati.
Tengah bagi kuliah. Hampa nak tanya soalan apa, cepat, tanya cepat. Sebelum aku mati, satgi aku nak mati. Tu Syekh Sya'rawi, tuan-tuan buka YouTube, tuan-tuan boleh tengok. Type Google Syekh Sya'rawi, tengok YouTube dia. Lepas 2-3 orang tanya soalan, asyhadu an la ilaha illallah, meninggal dunia. La haula wala quwwata illa billah. Subhanallah. Tengok muslimin muslimat, bagaimana orang alim, orang yang hebat, Allah jaga dia. Kita pun kalau boleh kita nak macam tu. Walaupun kita tak jadi alim, walaupun kita ilmu tidak banyak, tetapi apa yang kita beramal itu istiqamah dan semakin lama semakin bertambah amalan. Itu Syekh Sya'rawi rahimahullah. Hebat dia tuan-tuan. Saya tengok YouTube itu, ya Allah, rasa sebab dalam. Ya Allah, macam ni lah kalau aku seronok, kalau kita semua jadi macam ni seronok. Tu Syekh Sya'rawi. Maknanya amalan dia sebelum itu pasti dah Allah terima. Apa yang dilakukan, menyampaikan ilmu dengan amalan ilmu itu pasti dah akan berterusan kekal. Tuan-tuan pun kalau kata kita mengaji kitab Tanbihul Ghafilin, balik rumah panggil anak-anak, isteri, bagi tahu masa makan ke, masa minum teh ke, sembang sikit. Tadi abang mengaji kitab ini, ceritanya begini. Kalau dapat kita buat sikit, alhamdulillah, sama-sama. Amalan itu akan berterusan, akan berkekalan kepada anak-anak kita, akan disampaikan. Maka amalan itu secara berterusan terus, maka dia jadi pahala sampai pada kita. Itu yang dimaksudkan oleh Abu Lais As-Samarqandi, yang tetap, yang mengalir terus, yang tetap ada padaku sehingga matiku. Tu bahasa dia. Saya baca 2-3 kali juga semalam. Diulang 2-3 kali ayat ni. Cari dalam kitab Syekh Habib Al-Haddad, nak tengok apa persamaan dan perbandingan. Takut saya salah dan saya silap. Memang inilah maksudnya amalan yang berterusan. Berbeza dia kata dengan satu lagi perkara yang kita cari semua, cari himpun benda ini, tetap juga akan ditinggalkan. Pasti. Nanti tuan-tuan tanya pula, Ustaz, habis tu kita hidup di dunia, atas dunia, macam mana Ustaz? Tak kerja ke? Ni pun satu pelik masalah. Ada sahabat-sahabat kita, dia duduk di masjid saja. Tak apalah, nanti Allah bagilah rezeki. Kerja tak mau, mana boleh. Itu salah konsep. Islam tidak pernah mengajar sembahyang sunat lagi Allah bagilah rezeki. Itu salah. Dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, kita diajar supaya di sana ada satu perkara, al-ikhtiyari wa iftirari. Ikhtiar dan usaha mesti ada. Tawakal kepada Allah, tawakal pada Allah, rezeki pada Allah, rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mana boleh duduk saja diam macam tu? Tak boleh. Contohnya gini, tuan-tuan muslimin muslimat, nak naik gunung, contoh
nak naik gunung, apa pun tak bawa. Orang pesan, bawalah parang. Kuk jumpa dengan rimau sekali, hang boleh tebas kepala rimau. Tak apa, Allah ada. Masuk hutan jumpa rimau sungguh. Nak buat lagu mana? Nak buat lagu mana apa? Awak parang tak bawa, pistol apa semua tak bawa, senjata apa tak bawa, memang kena makan dengan rimau. Itu salah. Salah konsepnya. Akidah kita mesti ada ikhtiar dan ikhtirar. Dua perkara tidak boleh lepas. Tawakal pada Allah, tak yakin? Yakin, memang yakin Allah bagi, tapi kena cari, kena usaha. Tapi kita usaha itu, kata Abu Lais As-Samarqandi, jangan terlampau dunia meresap terus dalam hati kita. Itu maksudnya. Ala kadar sekadar mana cukup untuk kita, yang disebut dalam agama Islam sebagai qanaah, bersederhana. Ya, qanaah, cukup dengan apa yang kita ada. Oh, tak cukup ni, Allah bagi dah, curi hak sana lagi, ambil hak sana lagi. Itu maksud. Seterusnya, Al-A'mash dari Sufyan, dari guru-gurunya berkata, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas, dalam ejaan sahabat Nabi ini, waw, qaf, alif, sad. Betul lah Tuan Imam? Itu waw, qaf, alif, sad, Waqqas. Saya pun dah terikut dah tadi. Waqqas. Waqqas, hadzal khata', buang hish. Waqqas, ini bahasa kita, bahasa Indonesia tak apalah, silakan. Masuk ke tempat Salman Al-Farisi sedang sakit, maka menangislah Salman. Ditanya oleh Sa'ad, mengapa engkau menangis, wahai Abu Abdillah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal redha kepadamu. Bahasa dia tergantung sikit nah. Kalau ada hadis di dalam matan bahasa Arab sedap sikit, boleh kita tengok. Ala kulli hal, tak apalah, kita teruskan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal redha kepadamu. Jawabnya, saya tidak menangis kerana takut mati atau kerana rakus kepada dunia. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpesan kepada kami, liyakun bulghatu ahadikum minad dunya mithlu dhadir rakib. Diheja dalam bahasa Melayu. Matan bahasa Arab diheja terus dalam bahasa Melayu. Hendaklah membawa bekal salah satu kamu dari dunia ini seperti bekal orang berpergian. Orang berpergian maksudnya orang yang nak bermusafir. Berpergian, bermusafir. Sedang di sekelilingku ini ada bermacam-macam, padahal yang ada hanya bejana. Bejana ni kalau bahasa kita bekas, kalau tak salah saya. Bekas, sama ada bekas tu kecil, besar, wallahu alam. Apa dia? Baldi dan bak air tempat wuduk. Apa dia bak air tempat wuduk ni? Tempat ambil air wuduk lah kot rasanya.
Sa'ad berkata, hai Abu Abdillah, berpesanlah kepada kami untuk dapat kami gunakan sepeninggalmu. Berkata Salman, hai Sa'ad, berzikirlah, yakni ingatlah kepada Allah ketika akan mengerjakan sesuatu, dan ketika menghukum, dan ketika melaksanakan apa yang telah engkau putuskan dengan sumpahmu. A'mash Sufyan dari guru-gurunya Sa'ad bin Abi Waqqas, Salman Al-Farisi. Ketika itu Salman sedang sakit, maka 2-3 orang sahabat ni berpesan, bertanya kepada Salman, kenapa kamu menangis? Adakah kamu takut mati, wahai Salman? Tidak, aku tak takut mati, dan tak takut kerana sebab rakus pada dunia. Tetapi kata Salman, aku takut sebab apa yang aku hukum, apa yang aku putuskan dalam pengadilan itu tidak betul. Itu maksud apa yang saya faham dalam teks ini. Muslimin muslimat, kita tengok di sini bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Salman Al-Farisi, Sa'ad bin Abi Waqqas, ini semua sahabat Nabi yang hebat, yang berjaya dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk pendidikan, bukan sahaja sekadar pendidikan biasa, dalam pentadbiran urusan negara pun sudah pun Nabi ajar kepada sahabat Nabi. Saya teringat masa kami mengaji dengan Syekh Nuruddin, dia ada satu cerita Imam Malik dengan Imam Syafi'i rahimahullah. Pada suatu hari Imam Syafi'i dia nak pergi menuntut ilmu dengan Imam Malik. Bila hampir sampai kepada rumah Imam Malik, dia ternampak seekor kuda diikat, ditambat sebelah rumah Imam Malik rahimahullah. Dalam hati dia, kalaulah aku dapat kuda ni, boleh aku main dengan cepat mengaji, menuntut ilmu dengan Imam Malik. Sebab Imam Syafi'i dia berjalan kaki. Bila sampai di hadapan Imam Malik rahimahullah, Assalamualaikum ya Imam Malik. Imam Malik pun jawab, Assalamualaikum warahmatullahi. Tadi masa aku nak sampai rumah Imam Malik, aku ternampak ada seekor binatang diikat di belakang rumah. Apa jawab Imam Malik? Jawab Imam Malik, kalau kamu nak, ambillah. Imam Syafi'i dia tak tanya bolehkah aku nak ambil, minta izin apa semua, dia tak tanya. Dia cuma tanya, aku ternampak. Hebatnya Imam Malik rahimahullah, dia ada satu, Allah bagi pada Imam Malik ilmu mukasyafah. Itu alim dan ulama, dia Allah bagi pada dia ada ilmu namanya mukasyafah, ilmu kasyaf. Allah buka pada dia hijab. Kalau kamu nak, kata Imam Malik, kamu ambil. Imam Malik tanpa banyak bertanya, dia pun ambil. Wah, seronok dia. Seronok. Bukan senang Tok Guru nak bagi, sebelum tanya minta izin dah bagi dah. Hebat. Dia pun ambil, naik.
Sampai di pertengahan jalan, Imam Syafi'i terfikir, tadi masa aku tanya, aku hanya bertanya pada Imam Malik. Aku hanya ternampak, aku belum pun minta izin pada dia. Dia terfikir, aku tengok benda ini terikat, kenapa Imam Malik sendiri tak naik? Imam Syafi'i patah balik rumah gurunya Imam Malik rahimahullah, ketuk pintu dan bertanya, wahai Imam Malik, maaf nak bertanya, tadi aku hanya tanya, aku ternampak, aku belum minta izin pada kamu. Tapi aku nak tanyalah juga, pasal apa tuan Imam Malik tak naik? Apa jawabnya? Apa jawab Imam Malik? Memang Imam Malik tak naik kenderaan, dia sanggup berjalan kaki. Kata Imam Malik, wahai Imam Syafi'i, wahai muridku, aku tak mau naik kuda ini, sebab di bumi Madinah ini, di dalam tanah, jasad tanah ini, ada satu jasad yang paling mulia, yang Allah muliakan penduduk langit dan bumi. Aku takut, aku bimbang, kalaulah aku menunggang kuda ini, kaki-kaki kuda itu menghenjak-henjak tanah yang ada tubuh jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku takut. Tu jawapan seorang alim yang wara, Imam Malik rahimahullah. Imam Syafi'i dengar-dengar, dia pun tambat balik, aku pun tak mau. Sampai macam tu sekali. Bis kepada tajuk perbincangan kita pada hari ini, benda perkara yang kadang-kadang kita nampak remeh di sisi agama Islam, itulah yang akan membawa kita ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan yang kecil, amalan yang remeh, kita rasa Allah kecil sangat, benda ni tak buat pun tak apa, tapi itulah yang akan membawa amalan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah As-Sajdah selalu pagi Jumaat kita baca satu ayat, Ustaz Imam, farja'na na'mal salihan inna muqinin, fa inna muqinin. Inna sebelum ayat itu wahum la yubsirun. Kita ambil ayat farji'na. Farji'na na'mal salihan inna muqinin, fa inna muqinin. Ayat ini muslimin muslimat, kalau kita faham, kita baca tafsir dan asbabun nuzul dia, kita faham bahawa ini adalah satu komunikasi ahli neraka, yang mana dia duduk dalam neraka, dia minta izin pada Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Allah, kembalikanlah tubuh jasad roh kami ini, walaupun sebentar, walaupun sesaat. Kembalikan roh dan jasad tubuh kami ni ke atas dunia, bagi sikit masa, seminit, setengah minit pun tak apa, untuk kami buat amalan kebaikan. Farji'na na'mal salihan, kembalikan ya Allah. Kata ulama, kembalikan komunikasi ahli neraka itu, kembalikan tubuh, jasad, roh kami ke dunia untuk kami buat baik, walaupun sedikit. Ni dah yakin, masa tu dah yakin, dah duduk dalam neraka, dah yakin, baru yakin, baru nak rasa yakin dengan Islam. Apa guna lagi dah?
Tak guna tuan-tuan. Tengok ahli neraka, dia kata kami nak buat baik walaupun sedikit-sedikit sahaja. Nak buat benda baik, kembalikan kami wahai Allah, minta izin pada Allah, wahai Allah, farji'na na'mal salihan fa inna muqinin. Kami dah yakin dah sekarang ni dengan Islam, kami nak buat amalan walaupun sedikit, walaupun sesaat. Tak guna lah tuan-tuan, muslimin muslimat, tak guna. Tuan-tuan ada Quran dalam terjemahan bahasa Melayu, boleh buka, boleh tengok terjemahan. Nak sedap lagi, cari yang ada tafsir. Cari tuan-tuan, baca. Tengok sedikit sahaja amalan kita yang masih hidup, ada saki baki hidup kita di atas muka bumi Allah ini. Kita buatlah apa sahaja kebaikan, walaupun kecil, walaupun sikit, buatlah. Apa sahaja benda baik kita buat, dan niat moga-moga, ya Allah, walaupun sikit benda baik ini saja yang terdaya dan termampu hamba ini lakukan, mohonlah hamba ini mati dalam Islam. Itu sahaja permintaan kita kepada Allah. Dan kita tengok pesanan daripada Imam Abu Lais As-Samarqandi. Ibarat nak bermusafir, ibarat nak bermusafir. Kita kalau bermusafir balik kampung tuan-tuan, mesti juga ada bekalan. Ini apatah lagi kita nak bersafir ke negeri akhirat, negeri yang tidak ada benda lain dah, itu yang kekal abadi. Cari benda perkara dunia, buat baik di atas dunia. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini ladang, dunia ini tanaman kepada akhirat. Sebab kita menanam di dunia, kita tuai hasilnya di akhirat nanti. Tu Nabi sebut ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ni ladang, ibarat kita menanam. Kita ada ladang, kita buatlah di sini, buat sebanyak mana benda baik untuk kita bawa amalan kita nak menuju akhirat nanti, insya-Allah. Dan saya rasa cukup sekadar ini untuk perenggan ini. Nanti siapa-siapa tuan guru yang akan sambung, insya-Allah. Dan kalau ada persoalan, boleh saya buka 5 minit, 2-3 minit. Kalau ada persoalan, boleh, insya-Allah. Baik, terima kasih Tuan Yang Mulia. Dengan soalan, adakah ahli neraka dengan amalan yang sedikit ini mampukah nak masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala? Soalan yang baik daripada saudara kita yang baik, insya-Allah. Itu gambaran yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu pada kita, yang mana Allah rakam sendiri dalam Al-Quran bagaimana sifat orang ahli neraka ini. Sebenarnya dia nak minta izin pada Allah tu walaupun sedikit, sikit pun tak apa daripada tak ada langsung. Itu maksud dia. Sikit pun tak apa daripada tak ada langsung. Ada juga benda baik. Tapi mampukah kita nak masuk syurga Allah dengan amalan yang sedikit? Wallahu a'lam, tuan-tuan. Tuan-tuan tanya iman sendiri. Kalaulah tuan-tuan nak beli kereta Mercedes, kereta Mercedes,
yang harga beratus ribu, duit ada 100 ringgit, agak-agak boleh tak? Tak mampu kan? Itulah secara analogi. Analoginya adalah kita ada sedikit sahaja dengan benda yang mahal kita nak ambil, tentu tidak mampu. Begitulah syurga Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada nilai harta dunia di sisi manusia. Syurga yang Allah tawarkan itu memang sudah tidak ada nilai dengan harta dunia. Maka harta mana yang akan mampu menilai syurga Allah? Itulah amalan. Sikit banyak, yang penting kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mampu buat zikrullah 1000 kali sehari, silakan. Terus. Salah tidak salah, bid'ah ke tidak bid'ah, tidak termasuk benda bid'ah. Itu amalan untuk kita. Tuan-tuan nak buat qul huwallah sehari 70,000 kali, silakan. Mampu? Saya mampu ustaz, silakan. Saya boleh baca Al-Quran ustaz, satu hari khatam 30 juzuk, alhamdulillah, silakan. Saya boleh buat solat sunat ustaz 12 rakaat, campur witir 3, 15 rakaat semalam, alhamdulillah, buat, silakan tuan-tuan. Saya boleh bersedekah ustaz, saya hanya mampu bersedekah, nak buat solat sunat tak mampu. Sedekah ilmu, sedekah makanan kepada fuqara wal masakin. Sedekah saya hanya boleh masak tuan-tuan, masak untuk orang buka puasa, silakan. Itu dikira amal kebajikan kita untuk akhirat. Tapi dengan niat mesti mukhlisina lahuddin, ikhlas kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup sekadar itu. Satu lagi, silakan. Mungkin walaupun dia tak sesekat tapi dia nak buat mungkin keredaan Allah walaupun sedikit apa yang kita jaga itu dia nak masuk apa ni syurga Allah sedang Allah dia buat syurga dengan amal kan. Jadi mungkin Baik, terima kasih Tuan Yang Mulia. Di sini ada dua perbincangan di kalangan para ulama. Seingat saya, Fadilatul Syekh Dr. Ali Jum'ah dalam kitab dia Al-Bayan Lima Yashghulul Azhan, ada dalam kita. Ada kalangan ulama bincang, adakah kita masuk syurga Allah ini dengan amalan atau dengan redha? Adakah masuk syurga Allah ini, nak masuk syurga Allah ini dengan redha Allah atau dengan amalan? Itu menjadi dua pokok perbincangan. Ada ulama kata masuk dengan amalan, sebab Allah perintahkan kita sembahyang, Allah perintahkan buat benda baik, maka buat baik balasannya syurga, buat jahat balasannya neraka. Ada ulama kata tidak, walaupun dia jahat, tapi Allah kata aku nak masuk dia dalam syurgaku. Macam mana? Pening tuan-tuan. Dah.
Sebenarnya tuan-tuan muslimin muslimat, perkara pokok yang pertama, syurga adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Kena faham tu dulu. Pertama sekali, Allah sudah taklif yang kepada kita supaya kita buat perkara baik. Sembahyang, puasa, zakat, haji, politik, sebagainya, perundangan, pentadbiran, urusan negara, kepimpinan, akhlak, jihad dan sebagainya. Itu benda baik. Kita buat, orang yang buat sudah pasti Allah bagi. Itu sudah pasti. Manakala orang yang kita kata, macam satu cerita, orang Yahudi bagi anjing minum air, Allah nak masuk di dalam syurga, itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Yang tu special case, Allah nak bagi. Itu hak Allah. Kalau dia dulu jahat sekalipun, contoh kita kata jahat ni tak ada orang dah, rompak dia, penyamun dia, perogol dia, zina dia, bunuh orang dia, tembak orang dia, jahat, 99 tahun buat jahat. Tak kala nak mati boleh mengucap 2 kalimah syahadah. Syahadu an la ilaha illallah, boleh mengucap 2 kalimah syahadah. Bertepatan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di akhir umurnya boleh mengucap 2 kalimah syahadah, masuk syurga. Maka itu adalah hak Allah. Hak Allah. Kita tak boleh kata apalah yang itu. Yang sekadar itu yang saya boleh jawab. Ya wallahu a'lam bisawab. InsyaAllah kalau ada masa lagi, kita ada umur yang panjang, InsyaAllah kita akan bertemu dan bersua lagi InsyaAllah. Ini wallahu a'lam bisawab. Saya mohon 1000 kemaafan jika saya ada tersalah dengan tuan-tuan muslimin muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinika wa ta'atika ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kedua ibu bapa kami dan umat Islam keseluruhannya ya Allah. Ya Allah, Engkau tambahlah ilmu kami ya Allah. Berkatilah kehidupan kami ini ya Allah. Ya Allah, matikanlah kami dengan kalimah la ilaha illallah, dan tempatkanlah kami bersama dengan Rasul dan Nabi-Mu di syurga ya Allah. Ya Allah, Engkau bukakanlah hati saudara-saudara kami, adik dan saudara adik beradik kami ya Allah, teman-teman kami, kawan karib kami ya Allah, jiran-jiran kami ya Allah, untuk menerima hidayah cahaya Islam-Mu ya Allah. Ya Allah, kami memohon kepadamu pada pagi ini ya Allah, berilah kemenangan, kejayaan kepada kami wahai umat Islam ya Allah, beserta dengan orang-orang yang ikhlas memperjuangkan Islam ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanakallahumma rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.